gas, itu argon dan helium. Okay, biasanya argon ni banyak digunakan untuk bahan-bahan ferrous. Apa bahan-bahan ferrous ni? Bahan-bahan ferrous ni adalah iron, besi, iron. Yang melibatkan besi. Contohnya apa tu? Stainless steel, mild steel, high carbon steel, grey steel, iron ke apa semua. Okay. So kenapa kita pilih gas argon berbanding dengan gas helium? Adalah untuk keep sputter at minimum. Sputter ni cerita dia macam ni. Bila kita buat apa tu kimpalan tadi, okay, apa yang berlaku? Arka tu akan spark. So bila akan spark, cairan tadi akan tercampak. Tercampak di mana-mana saja, dan dia tercampak dekat kawasan permukaan besi tu yang ada bintik-bintik macam jerawat. Betul, macam jerawat. Ada doktor, line slow. Okey, tak apa ni. Terima kasih ni. Okey, line slow kita faham pelajar-pelajar sekarang ni. You join kelas pun kita kira kita bersyukur lah kan. Terima kasih ni Okey, maksudnya besi tadi dia akan dia macam bom macam tu kan. Dia spark, dia arka ni kan, dia percikkan. Jadi yang cair-cair tadi akan percik. Jadi bila kita guna argon ni, dia more stabil dari segi percikan api tadi. Sputter tadi. So that's why kita guna argon lah. Okay, also heavier than air, so good well coverage. Okay, biasanya argon ni dia lagi berat berbanding dengan gas helium. Kenapa kita katakan lagi berat tu lagi bagus? Tengok belakang saya ni pantai. Sekarang ni saya ada di Terengganu kan. So bila angin tu lalu nak tiup dia kan, dia boleh lagi sustain. That's why kita tengok bodyguard besar-besar badan dia kan. Dia berat kan. Kalau sekali tolak aja kita yang tercampak. Bukan dia tercampak. Sama juga dengan konsep gas perisai ini. Maksudnya bila kita kata perisai, mestilah dia hebat, dia kuat dan dia boleh sustain. Tolak tak pergi. Tolak tak jatuh kan. Macam tu yang kita nak. Okey, kemudian yang berikutnya adalah carbon dioxide. Okey, biasanya carbon dioxide ni sebenarnya dia dah bukanlah gas argon. Cuma kita disebabkan masalah ni bila kita guna gas argon pada certain point seperti MID dan sebagainya, apa yang berlaku adalah arc stability, kestabilan arka. Sepatutnya kalau kita guna current 10 amp, 1000 volt, patutnya dia stabil lah kan, dia bagus percikan penghasilan arka tadi. Dia tak adalah kejap kuat, kejap sikit, kejap kuat, kejap sikit. So bila kita guna carbon dioxide ni, dia boleh improve sedikit sebanyak dari segi arc stability. Sebab apa? Sebab gas juga membantu dalam proses penghasilan arka tadi. Walaupun kita dah kata bahawa dia akan menggunakan 100% pengaliran arus elektrik daripada positif ke negatif tadi. Okay, kemudian poin nombor 2 adalah minimize undercut. Okay, undercut ni maksudnya kejap ni kena lukis ni. Okay, undercut katakanlah kita ada ni tempat nak welding kan. Ni tempat ini adalah plate. Okay. Kemudian kita ada plate kedua. Ni plate kedua. Okay, let's say ini ada plate kedua. Okay, let's say lepas pada kimpalan warna merah kan. Lepas pada kimpalan ni, dia jadi lekuk macam ni. Dia jadi lekuk macam ni. Nampak? Yang ni dah terbuang. Tak ada iris. Tak ada iris ke ni? Ni ada iris. Dia pergi iris semua pula. Aduh tak apalah, you imagine macam tu lah. Kalau bukan AutoCAD ni. Kalau AutoCAD senang saya nak lukis. Pergi balik pada pensel. Mana pensel? Pensel. Lama jadi nipis lah pula. Ni. Kan tadi bila kita ni ada cut ni maksudnya jadi macam tu lah pula kan. Yalah. Dia jadi macam dia jadi lekuk, kat sini lekuk. Sepatutnya sama kan, sebab apa? Sebab bila kita faham dalam proses kimpalan ni adalah dia bermula dengan solid, kemudian dia cair, kemudian dia mengeras balik.
Tapi dalam proses pencairan pengerasan tu dia shrinkage. Shrinkage ni maksud dia mengecut. Dia mengecut. Jadi bila mengecut tu akan jadi undercut dekat situ kan. Undercut ni biasa dekat L juga biasanya kan, dekat L macam ni. Ni. Itu kimpalan macam ni L kan. Ini nak buat kimpalan L ni. Dekat sini pun dia ada lekuk dekat sini. Kan dia ada lekuknya dekat sini. Sebab apa? Sebab dia pengecutan dia tu. Dia mengecut lebih. Sini ada akan jadi macam tu. Patutnya dia sama kan? Itu maksudnya undercut lah. Kemudian reduce porosity. Porosity ni macam bintik-bintik lekuk-lekuk. Macam paut jerawat. Okay. Lekuk-lekuk, bulat-bulat kepak segi ke tak kisahlah. Jadi dia melekuk-lekuk. Dan improve appearance of wedding. Of course. Bila muka kita tidak ada jerawat dan sebagainya, tidak ada lekuk-lekuk lagi, maka comel lah muka kita kan. Sama juga dengan kita punya hasil kimpalan tadi kan. Bila kita tengok balik, bila hasil kimpalan ni kita dapat tadi, okay, dia bila kita guna gas argon, helium dan sebagainya, dia dapat mengurangkan dari segi kecacatannya. Contohnya adalah undercut, jerawat-jerawat tadi, parut-parut jerawat tadi, dan bila parut-parut jerawat ni tak ada, maka kita melihat satu permukaan yang cantik. Okey, yang cantik. Itu dia. Itu dia kita kenapa kita gunakan argon tadi. Ni soalan soalan kuis. Patutnya kita buat kuis dalam beberapa minggu ni So you get ready lah nanti Kita akan buat kuis. Tajuknya adalah kimpalan. Tajuk favorite kimpalan kan. Okey, kita tambah lagi ada cerita pasal helium add to argon. Alamak. Okay, to increase the penetrations. Helium ni biasanya dicampur dengan argon untuk meningkatkan penetration. Apa penetration ni adalah penembusan. Seperti kita tahu bahawa kimpalan ni, kimpalan ni ini adalah contoh kan, contoh L. Kita nak bentuk L. Ni L. So bila kita buat kimpalan, ini adalah stick. Ini adalah kita punya nak buat kimpalan kan. So you tengok dekat sini. Warna apa lagi? Warna biru. Okay, mungkin dia akan kimpal dekat sini saja kan. Penembusan tu tak kuat sangat. Jadi apa yang berlaku, sebab tu bila kita kimpal je, kadang-kadang dia tercabut, dia patah, dia bengkok lagi sini. Sebab apa? Sebab tak ada orang ikat dia dekat sini. Ni kawasan ni tak diikat. Nampak tu? Ni. Jadi that's why kita tambah tadi namanya argon, helium tadi. Ni kita tambah helium untuk kita pastikan bahawa penetration, penembusan kimpalan tu adalah tinggi supaya kekuatan kimpalan tu akan meningkat. Sebab apa? Sebab kalau dia just pegang macam ni, cenonet macam ni je, dia punya kimpalan, sini tak kuat, maka kalau ada mungkin kita mungkin si COVID ni kita bersin kan, tertanggal kita punya sampel ni kan. Kimpalan tu belum pukul, belum patahkan lagi, baru bersin je. Kan dah tertanggal ni. Kita tak nak macam itulah. Okay, hydrogen and nitrogen used for only limited number of special application. Sebab kita tak nak sangat hydrogen dengan nitrogen ni, dia adalah berdasing kan. Jadi that's why ada special application mungkin kita pakai hydrogen dengan nitrogen lah. Carbon dioxide sebenarnya ada kelebihan dia ni low cost. Kosnya sangat rendah berbanding dengan gas helium, argon dan sebagainya. Sebab apa? Dia bukanlah gas lengai 100%. Okay, high density resulting in high low flow rate. Maksudnya kepadatan, ketumpatan, kecairan bahan itu adalah tinggi. High density. Bila high density ni maksudnya flow rate, pengaliran. Pengaliran untuk kimpalan ni dia cepat prosesnya. Kemudian dia akan kurangkan less burn back problem because of the shorter arc characteristic. Okay, shorter arc characteristic ni adalah
arka tu pendek, dia punya arka tu kecil saja kan. Bila kecil je masalah dia akan burn back ni maksudnya dia terbakar lah senang cerita. Kan terbakar dekat kawasan tu jadi hitam-hitam apa semua tu. Dia akan kurangkan lah bila kita guna gas carbon dioxide. Okay, kemudian next. Okay, aluminium alloy biasanya kita guna argon. Kemudian magnesium and aluminium alloy 75% helium dan 25% percentage of argon. Magnesium and aluminium alloy. Okay, magnesium and aluminium biasanya kita pakai 70% helium dan 25% argon. Okay. Kalau kita tengok tadi kenapa helium ni dimasukkan ke dalam ni. Helium add to argon to increase penetration. Okay. Magnesium dan aluminium ni kita tambah helium dengan argon untuk meningkatkan lagi penembusan dia. Magnesium dan aluminium ni bukanlah keras sangat. Stainless steel, argon, okay, untuk material yang tebal, yang lebih keras apa semua, mungkin percentage of argon ni lagi besar berbanding dengan helium. Okay. Stainless steel, argon plus oxygen. Kita ada masuk juga kan oksigen sikit je. Okay, magnesium, biasanya kita pakai argon, dia acid copper. Copper ni warna gold tu kan. Ni adalah low alloy steel, argon plus 2% oxygen. Okay, kemudian kita pakai mild steel 15%, bla bla. Ini biasa je lah, you boleh baca di nikel, titanium, okay, silicon bronze dan aluminium bronze. Okay, ini boleh baca lah. Okay, selesai untuk MIG. Ada soalan untuk MIG sebelum kita pergi kepada TIG ataupun GTAW? Okay, ada soalan tak? Tak ada soalan? Ke tak ada dah? Tak ada, doktor. Okay. Semua tak ada, bagus lah you all. Okay, kita pergi kepada kimpalan yang ketiga, iaitu GTAW ataupun TIG. Kan? Dia ada nama-nama yang berbeza. Ada panggil GTAW, ada panggil TIG. Tak kisahlah dia nak panggil apa, janji kita faham dia kan. Okay. Biasanya seperti yang saya maklumkan sebelum ini, bahawa dalam kimpalan GTAW ni kita menggunakan consumable electrode. Maksudnya bahan yang satu lagi pakai habis kan, yang ni tak pakai habis ke apa, itu apa maksud dia dalam bahasa Melayu, macam itulah. Maksudnya kita pakai tak habis-habis, kan. Okay. So melting point tungsten, sebab apa kita pakai tungsten? Sebab seperti yang saya maklumkan bahawa tungsten ni mempunyai takat lebur dia, melting point dia adalah sangat-sangat tinggi, 3410 degree. Atau nama lain TIG, okay, use with or without filler metal. Okay, filler metal ni adalah contoh kan, saya kena lukis lagi. Kita mari melukis. Ni ada aktiviti ni, you all dah ngantuk ni. Saya pun dah ngantuk jadi. Okay. Apa tadi? Filler metal. Let's say sekarang ni kita ada ni. Kimpalan kan. Ni kimpalan. Lepas tu kita ada electrode. Katakanlah ini adalah tungsten kan, you nak kimpal. So contohlah ini bahan kerja ni tebal lah, kata tebal. Okay. So bila kita buat kimpalan, kita kena ingat dalam MIG ni, ini masalah dia, kita hanya kimpal kawasan ni sahaja. Nampak? Tapi kawasan ni tidak dikimpal. Okay. That's why TIG tak sesuai untuk bahan yang tebal, mempunyai ketebalan. Dia adalah maksimum dia berapa, saya lupa. Okay. So soalannya, boleh ke kita pakai, kita tak nak pakai filler? Filler ni maksudnya
Bila kita, ini adalah tungsten kan? Tungsten tadi bila dia nak hampiri bahan kerja, dia akan terhasilnya arka kan? Terhasilnya arka. Okey, kemudian bila terhasilnya arka ni, mana tadi? Okay. Timpalan terhasilnya arka kan? Terhasilnya arka apa semua. Tapi sayangnya dia ni tak boleh nak tembus dalam-dalam. Apinya kecil saja kan. Sini je paling tinggi. Okey, apa yang kita perlukan, kita tambah filler metal kat sini. Filler metal. Filler metal ni dia macam dawai. Dia macam satu dawai ke elektrod lain ke, kita masukkan untuk membantu proses penembusan ni, proses kimpalan ni, kan? Bila cair je kita masukkan dia. Bila cair je kita tolak dia masuk dia. Bila cair je kita masukkan. Itu namanya filler. Filler metal ni digunakan biasanya untuk material yang tebal lah. Kalau nipis-nipis tak perlu masuk filler metal pun boleh. Namun kebanyakan bila kita tengok orang buat kimpalan untuk TIG ni, biasanya dia akan gunakanlah filler metal ni. Okay? That's why dia kata when filler metal use is add to welding pool from separate rod or wire. Dia adalah rod ataupun wire. Rod ataupun wire. Okay? Dia ditambah pada pool kolam pencairan. Bila kita buat kimpalan, akan ada kolam pencairan tu. Macam kolam pencairan tu. Ini kolam pencairan. Jadi, kita akan masukkan filler dekat situ. Kita akan masukkan filler dekat pencairan. So, dia akan bercair bersama. Apa tujuan dia? Adalah untuk membantu proses penyambungan tadi filler kan. Nak bantu proses penyambungan. Cuma syaratnya, filler metal ni mestilah sama dengan base ni. Dia tak boleh tak sama. Contoh kalau yang ni katakanlah biasanya kita gunakan steel kan. Yang ni pun mesti iron juga. Tak boleh tiba-tiba titanium. Kenapa? Sebab kalau kita guna dua bahan yang berbeza, kita kena faham bahawa bahan ni dia tidak mempunyai dia mempunyai sifat pengaliran haba yang berbeza. Ada bahan yang mempunyai tahap pengaliran yang cepat, ada yang lambat. Jadi apa yang berlaku bila kita buat kimpalan tu, dia mengeras. Daripada cair mengeras tu tak sama kadar pengerasan. Let's say ferrum tadi mengeras lebih cepat daripada titanium. You guna filler titanium contohnya. So bila dia mengeras tu tak sama, apa akan jadi? Dia akan jadi crack. Dia akan jadi retak. Dia akan jadi defects of the welding. Okay? Itu secara asasnya lah. Kalau saya cerita dalam nanti, pening you all nanti tak faham kan. Saya boleh cerita je. Kan, bab-bab metal ni memang dalam lah saya boleh cerita macam mana berlakunya shrinkage dan sebagainya. Tapi untuk pengetahuan you all ni, you just faham macam tu je. Kenapa nak pakai filler dan macam mana fungsi filler ni tersebut. Okay, applicationnya biasanya aluminium, stainless steel. Biasanya lah. Okay, stainless steel dengan aluminium yang biasa kita gunakan lah untuk TIG ni. Okay, kemudian apakah kelebihan jitau ni? Okay, macam sebelum-sebelum ni kita dah study kelebihan semau, kelebihan jimau. Tapi kali ni kita nak study bagaimana apakah kelebihan jitau. Buat masa ni tak ada doktor. Okey, bagus Atika. Okey, kelebihannya. Okey, high quality weld for suitable application. Biasanya TIG ni quality weldingnya sangat tinggi. That's why kalau you tengok kita buat itu pagar yang stainless steel yang cantik tu kan. Biasanya kita memang akan guna TIG ni. Kan? Sebab apa? Kimpalan dia halus, cantik. Macam tak kimpal pun ada. Kita tengok, ini kimpal ke tak kimpal? Okay. Kemudian no sputter because no filler metal throughout. Okay. Tidak ada sputter, percikan-percikan itu tidak ada sebab percikan itu biasanya dia akan memercikkan elektrod. Sebab elektrod kita dia tidak cair. Okay. Ni boleh tanya soalan kuis kan? Banyak boleh tanya soalan ni. Dalam advantage saja boleh tanya 20 soalan sebenarnya kan. Little or no post welding cleaning because no flux. So flux ni macam kita tengok semau kan bila kita kimpal, kita kena ketuk-ketuk, kita kena tengok balik. Flux tu tidak berlaku dekat TIG.
Kemudian high quality and precision. Of course, bila kimpalan dia tadi high bagus apa semua dan dia precise, sangat tepat, sangat sangat apa jitu ketepatan dia berbanding dengan kimpalan-kimpalan yang lain. Okay, aesthetic well beats. Estetik ni maksudnya kita tengok dia punya kimpalan tu cantik. Senang cerita. No spark or sputter, no flak or slag, no smoke or fume. So kelebihan TIG ni dia tidak ada asap. Dia tidak ada asap, okay, smoke or fume. Kalau berbanding dengan kimpalan lain, semau dengan jimau tu biasanya semau dengan jimau tu dia akan keluar asap kan, macam you bakar satu benda, keluar asap. Dan dalam semau tu memang kita nak asap tu kan, sebab kita nak melindungi kawasan cairan kolam tadi. Okay, kemudian kekurangan dia. Okay, setiap bahan di kat dunia ni ada kelebihan dan kekurangannya. Begitu juga dengan jitau. Okay, generally slower and more costly than consumable electrode. Biasanya kimpalan dia sangat perlahan dan dia sangat mahal disebabkan oleh gas tadi kan, gas argon yang kita nak pakai tu dia sangat mahal. Okey, dan mesin dia juga mahal sikit. Lower filler metal deposition rate. Okey, proses tadi dia cakap dah slow. Good hand-eye coordination required skill. Maksudnya dalam banyak kimpalan ni jitau memerlukan kemahiran yang tinggi. Jadi orang biasa-biasa memang susah untuk pakai jitau ni. Kan? Kecuali kita belajar betul-betul. Sebab apa? Sebab dia senang nak melekat. Tungsten tu dia senang sangat nak melekat dekat stainless steel tu. Bila kita kimpal je melekat. Kita kimpal je melekat. Lama-lama kita punya jadi give up juga. Okay? Jadi that's why dia memerlukan kemahiran yang tinggi. Okay, brighter UV ray dan other process. Biasanya kalau kita tengok pencairan dia tu, color dia tu UV, color warna ungu. Macam tu, color dia tu lain. So color tu sangat bahaya. Kalau kita tengok boleh menyebabkan mata kita ni lama-lama boleh akan jadi masalah lah. Dia tak adalah buta tapi dia akan jadi macam rabun dan sebagainya. Itu sangat-sangat penting. Slower travel speed than other process. Tadi dah cakap dah, equipment cost. Okay, dia depend jugalah. Sometimes kalau you beli China dengan UK memanglah you jangan compare. Ini kita compare China dengan China. Okay, biasanya jitau ni mempunyai harga dia lagi mahal lah. Okay, penggunaan mesin dia sebab dia complicated sikit berbanding dengan mesin lain. Okey, prinsipal jitau ni lebih kurang saja dengan prinsipal jimau dengan semau. Cuma bezanya tadi adalah dia consumable electrode. Dan satu lagi, biasanya kimpalan ni dia pakai pedal switch. Dia macam mesin jahit kan. You tekan, dia on, lepas tu kita pun buat kimpalan. Ada juga yang guna dekat tangan tu. Okay, hand switch ada juga. Tapi kebanyakannya dia guna dekat pedal kaki. Okay, prosesnya sama saja. Nanti boleh baca ni. Okay, macam mana prosesnya, lebih kurang ada positif, negatif dan sebagainya. Lebih kurang sahaja. Okay, ini adalah principle of jitau tadi. Ini adalah kita katakan tungsten tadi. Okay. Kemudian gas ni akan mengalir keluar ikut sini. Bila gas ni ada keluar gas, so kimpalan akan berlakulah dekat sini. So cuma proses dia adalah non-consumable, maksudnya dia tidak mengalirkan bahan dekat sini kecuali kita masukkan filler metal. Okey. Okey, dah habis dah TIG, cepat betul, pantas masa berlalu kan. Kita pergi kepada kimpalan yang keempat, namanya oxy-fuel welding. Okey, oxy-fuel welding. Bila kita kata oxy-fuel welding ni, dia ada dua gas, oksigen dengan gas fuel, gas membakar kan, gas membakar. Fuel gas namanya, antara biasanya yang famous adalah acetylene, dinamakan acetylene. Okey, biasanya kimpalan ni kita nak cantumkan dua ataupun lebih bahan logam. Tapi dalam oxy-fuel welding ni dia ada special. Apa specialnya dalam oxy-fuel welding ni? Okey, dalam oxy-fuel welding ni specialnya adalah dia boleh juga potong bahan. Bukan saja boleh gabung tetapi dia boleh asingkan. Okay, that's why pencuri-pencuri biasa sekarang ni akan guna oxy-fuel welding
untuk tebuk lubang-lubang mana-mana, senang boleh bawa di mana-mana saja. Hanya bawa tong gas je. Sekarang ni dia ada portable oxy fuel welding. Dekat China you boleh type nanti portable oxy fuel welding, di mana kimpalan portable fuel welding ni dia tong gas dia kecil saja, ada dua. Dia boleh bawa simple saja kan. Senanglah dia nak tebuk mana-mana. So utamanya grill apa semua, you tak payah cakap lah kalau stainless steel ke apa semua, ni dia boleh potong punya. Okey, itu fungsi dia berbanding dengan kimpalan yang tadi, semau, jimau dan jitau, kelebihan dia. Cuma dalam proses oxy fuel welding ini, seperti yang sedia maklum, bahawa dalam proses oxy fuel welding ni dia tidak melibatkan arka. Penghasilan arka itu tidak ada. Dia macam mana dia menghasilkan melalui proses pembakaran, melalui proses api. Dia menghasilkan api tu. Okay? Dia menghasilkan api dan api tu akan memanaskan bahan kerja. Nanti saya tunjuklah video nanti dekat YouTube. Okay? Oxy fuel welding commonly called oxyacetylene. Nama dia ada macam-macam, kimpalan gas. Orang kampung panggil kimpalan gas. Okay, orang bandar panggil oxyacetylene. Okay, tak ada bezanya. Okay, and oxyacetylene cutting a process of that use fuel gas and oxygen. Maksudnya dua gas tadi. Fuel gas tu acetylene. Okay, bahasanya dia ada ni, tak ada apa. The molten is generally supplied in additional metal. The filler tak ada apa. Sini use the metal high kind. It's kind of temperature, a steam of oxygen then train the metal. Okay, biasanya dia akan apa tu? Dia buat proses kimpalan ni, nanti kita tunjuk video nanti. Okay. Okay, biasanya kita akan menghasilkan api dulu melalui, tak kira lah lighter ke apa ke. Okay, kita menghasilkan api dulu, dan bila kita menghasilkan api tu kita setting apa, kemasukan oksigen dengan acetylene. So dekat situ dia ada dua gas. So which one kita nak setting? Adakah kita nak setting oksigen lebih ataupun fuel lebih? Ia bergantung kepada aplikasi kita. Kalau kita nak kimpal, contohnya kita nak kimpal stainless steel, adakah kita perlu lebihkan fuel ataupun tak? Yang ni saya akan cerita kejap lagi. Okey, sebenarnya dalam banyak-banyak kimpalan inilah yang paling senang. Even baby pun boleh belajar guna dia. Kenapa paling senang? Sebab dia tidak akan melekat. Dia tidak ada arka. Masalah dalam semau, jimau dan jitau ni adalah mereka menggunakan kaedah pemanasan melalui arka. Masalah arka ni kalau kita tak pandai kontrol, kita punya kemahiran, skill kita lemah, bila kita dekatkan saja bahan kerja tadi dengan elektrod dengan bahan kerja tu, dia akan melekat sebab dia pengaliran arus elektrik. Dan dekat oxy fuel welding juga tidak ada pengaliran arus elektrik. Okay, tidak ada. Okay, the equipment is cheaper. Dia simple saja. Ada tong gas, ada torch tu. Dia simple saja. Oxygen can be used on site which have no supply, no power supply. So boleh bawa di mana-mana sebab tidak ada power supply, tidak ada elektrik yang kita boleh gunakan. Tapi sekarang ni TIG pun, MIG pun dah portable sebab boleh pakai macam bateri dan sebagainya. Okay, the equipment is more portable. Seperti tadi saya dah cerita, oxygen equipment can also be used to flame cut. Ini juga boleh digunakan untuk proses pemotongan bahan logam. Okay. Apakah keburukan dia, kelemahan dia kan? Biasanya kelemahan dia, dia punya hasil kimpalan ni buruk lah, senang cerita. Bahasa kasarnya, tak cantik lah. Sebab apa? Sebab dia menggunakan proses pembakaran. Api yang dihasilkan melalui gas oksigen dan fuel ni, disebabkan pembakaran tu, maka kimpalan tu tak berapa nak cantik as compare dengan MIG, TIG dengan semau. Sebab mereka ni menggunakan arka. Itu bezanya. Bila guna arka tu dia cantik sikit. Okay, dia punya pemanasan bahan logam ni. Sebab dia ada spark tu. Yang ni tak ada spark. Yang ni just bakar je. Kan? Acetylene welding have large heat affected zone. Dia sangat besar. Sebab kita guna api kan, besar. Heat affected zone ni yang warna merah tu, nyala-nyala tu kan. There are safety issues with oxygen. There is
flame present which does not exist with electrical form. Okay, cuma yang ni dia punya api pun boleh tahan juga bahaya je. Okay, api dia ni sebab dia tidak menggunakan kuasa arus elektrik. Okay, kuasa arus elektrik. Okay, ini adalah prinsipal dia. Maksudnya nanti kita menyalakan api ni, kemudian kita setting dia. Okay, kita setting dia sama ada nak oksigen lebih ke, sama ada oksigen lebih ke. Lepas tu kita pun kimpal. Kimpal ni senang je, dia panaskan je. Panas guna api, lepas tu benda tu cair. Lepas tu dia bila cair, dia combine bahan kerja tu, lepas tu lama-lama bila mengeras, dia akan mengeras bersama. Cuma dalam konsep dalam konsep oksigen ni, dia sama juga proses TIG, kita boleh guna filler rod tadi. Untuk kenapa? Untuk bahan-bahan yang lebih tebal dan sebagainya. Sebabnya proses ni, dia just cair bahan kerja saja. Jadi mungkin tak kuat, tak cukup. That's why kita kena tambah perasa. Dia panggil filler rod. Macam awak lah masak kan, tambah garam, tambah gula, tambah Ajinomoto, kan awak suka Ajinomoto, tambah. Dia pun sama juga, dia pun nak tambah perasa juga dekat bahan kerja dia. Okay, additional filler, bahan perasa. Additional Ajinomoto ditambah untuk menyedapkan lagi tom yum. Contoh, ni pun sama juga kan. Kalau kita bersih-bersih ni walaupun boring juga. Apalah Dr. Arman ni kan. Okay, ini adalah jenis-jenis api yang dihasilkan melalui proses oxyacetylene tadi. Okay. Let's say kita sekarang ni nak kimpal low carbon steel dengan mild steel, kita akan gunakan neutral. Okay, neutral. Sebab kalau you gunakan carburizing ni carbon. Carbon terhasil bila acetylene ni melebihi oksigen. Okay, carbon ni sebenarnya tak baguslah bila kita buat satu kimpalan dekat stainless steel ni. Stainless steel ni dia suka serap carbon. Stainless steel ni dia suka serap carbon. Bila kita buat carburize dekat bukan stainless steel, untuk steel, mild steel, low carbon steel and mild steel, maka mild steel ni akan serap carbon yang hasil daripada api tadi. Sepatutnya benda tu kita nak gunakan untuk merekat tadi. Tapi bila dia serap nanti, bila dia serap benda tu, dia akan bercombine dengan steel menyebabkan dia punya ikatan, senang cerita dari segi bahasa simpelnya, dari segi ikatan dia tu tak kuat. Senang cerita macam tu. Okay, kalau cerita lagi panjang lah sebenarnya. Oxidizing ni adalah gas yang kita kontrol di mana oksigen lebih daripada oxetylene. Kalau tengok api dia ni, kalau tengok sini, api yang paling tajam ialah oxidizing. Yang kedua tajam adalah carburize. Okay, maksudnya bila kita nak setting mula-mula ni, kita setting neutral dulu. Okay, neutral dulu. Maksudnya kita akan setting neutral. Maksudnya 1:1. Oksigen dengan sini sama. Lepas tu kita tengok kita nak guna untuk apa. Kita nak guna untuk aluminium. So kita lebihkan acetylene. Kalau nak guna untuk beras apa semua, kita kurangkan, kita tambahkan lagi oksigen. Itu cerita dia kan. Ni kimpalan tadilah. Kita tengok sini tadi ialah oxidize. Okay. Neutral. Oxidize adalah api yang paling tajam. Yang kedua tajam adalah carburize. Dan yang ketiga adalah neutral ni, dia tumpul sikit api dia. Dia punya api dalam ni. Okay. Api dalam ni lah yang akan mengimpal ni. Okay, ni contoh real. Nampak tak tajam ni? Oxidizing, tajam. Okay, yang ni tumpul, yang ni agak-agak tajam sikit dan dia ada bayangan, nampak? Bayangan maut kat sini bayangan maut tu. Okay, yang lain-lain tu saya rasa tak ada lagi, boleh baca je lah. Selain daripada oxygen fuel, ni kita ada banyak lagi gas, contohnya MAPP, kita ada natural gas dan propane. Maksudnya kita bergantung kepada apa yang kita nak gunakan dekat mana lah dari segi aplikasinya. Okay, boleh ke boleh? Semua? Boleh. Faham? Nak tanya? Boleh, doktor. Oh, tak tanya, saya tanya awak nanti. Boleh? Okay, boleh. Okay, saya nak tunjuk YouTube sikit supaya you faham lah sikit kan. Tak adalah you tengah nganga, belajar, tak faham, pening kepala.
YouTube ni kita pergi kepada, sebab mungkin you tak pernah tengok benda ni. Sebenarnya boleh tengok je kat YouTube ni kan. You type je lah. YouTube cuba edit. Kan belajar sekarang ni senang ada YouTube ni. YouTube adalah guru segala-galanya. Okay, type kejap Nanti lepas kelas ni you boleh tengok lah kan. Saya tahu hobi you tengok YouTube kan. Nampak ke nampak tu. Tak dengar Mamat ni cakap. Tak payahlah dengar dia cakap lagi. Dia tengok je lah dia kimpal macam mana. Pasal video tadi lagi bagus. Macam mana tak ada pula suara. Saya kena setting pula sini. Setting suara. Tak payahlah saya tengok gambar je lah kan. Ni contoh. Ni. Tadi handsome dia kan. Bila buat kimpalan tak handsome pula nampaknya. Okay. Tengok tu. Ni adalah TIG tadi. Tadi torch tadi. Nampak? Dia cuba nak buat tu. Kimpalan. Ni adalah filler. Nampak tak filler dekat tangan dia ni? Okay, apa yang dia buat? Nampak? Tu. Dia ada jarak dia kata. Kan sekarang kita nak kimpal 2 pleat ni. Ni pleat kita rapatkan pleat ni. Nampak angle dia 15 hingga 20 degree. Ni dalam TIG. Okay, apa yang dia buat tu? Lambat betul dia. Dia buat simulasi dulu. Alah, mana ni tak kimpal ke? Ni biasanya dia kena tajam dia punya ni. Dia kena tajam supaya pengaliran tu senang nanti. Kalau tumpu-tumpu payah. Mana tak ada sampai ke sudah. Ni ada dia. Tengok api dia. Bahaya nampak cantik tak dia punya kimpalan ni. Kan macam sisik ikan duyung. Tak ada lah video ni. Aduh. Mana yang lain tak ada. Yang ni kot. Tu dia nak kimpal. Nampak. Cara dia kimpal berjoget-joget tu nampak. Berjoget-joget. Lepas tu masuk filler. Okay, ni dia dah mula dah ni. Kimpal nampak tak api dia lah macam je kan. Okay, ni adalah dia simulasi dulu. Okay, simulasi dulu. Alah, nak iklan pula. Okay, ni api dia ni. Okay, nampak dah api dia. Dia kimpal macam ni yang besar ni. Ini adalah tungsten tadi. Nampak? Tungsten tu tak cair. Dia just menghasilkan arka saja. Ya, ni masukkan filler ni masuk dekat ujung kolam ni. Nampak? Dia cair sekali tu. Gitu. Okay, itulah proses TIG. Kan? Kita boleh control. Kita nak macam mana kita punya tu. Tapi kalau dalam MIG dengan Smart tu,
Sebab dia melibatkan proses pencairan elektrod, jadi kita tak boleh sangat nak kontrol. Macam ni hati kita nak buat macam mana tengok. Tengok dia kimpal lah. Joget-joget tu. Okey, kita pergi kepada kimpalan ni pula. Gas welding kan. Okey, gas welding. Inilah gas welding. Dia mula-mula dia menghasilkan api, nampak? Dia menghasilkan api. Okey, dia tadi mana tadi? Ni. Brother ni handsome ke? Okey, dia menghasilkan api. Lepas tu dia setting gas. Gas tadi ada dua, gas acetylene dengan oksigen. Oksigen dengan acetylene. Okey. Tengok dia besarkan apa semua. Dia jadi api. Okey, ni belum lagi ni jadi tajam tadi kan. So yang tumpul tadi adalah neutral, paling tajam adalah oksigen dan yang kedua tajam yang ada banyak-banyak lingkaran tu. Tu dia kata control tu. Warna hijau tengok macam mana kan. Dia kena tajam api tu. Nampak? Tu. Okey, tajam tu. Okey, dia ada jarak dia. Tapi saya suka tengok yang dalam tu, api dalam tu sebenarnya kan. Api dalam itulah yang memainkan peranan yang penting. Nampak? Kalau berbeza dengan tadi, kimpalan tadi, dia menggunakan arka untuk pencairan. Tapi kali ni memang guna api. Nampak tak? Tu tajam. Ini mestilah oksigen ni, nampak? Tu. Kan, bila oksigen dia mungkin, tapi dia nak kipas steel ni. Rasanya, ni ada dia kipas stainless steel ni, saya ni. Tumpul ni, tumpul ni neutral, nampak? Neutral dalam api dalam ni. Ni api dalam ni. Okey, ni bahan kerja lah. Dia nak kimpal, dia gabungkan. Mula-mula kita nak kimpal ni, kita kena tag. Tag ni ujung-ujung supaya dia boleh pegang. Kalau kita just kimpal nanti takut dia lari. Kan? Ni nak panggil tagging. Tag. Maksudnya kita tick je. Nampak? Ni pun joget-joget juga. Dia cairkan. Gitu je kimpalan dia. Nampak? Proses dia besi tak tebal sangat. Kalau proses tebal macam yang ni, dia tak pakai filler lah ni. Just nak tag je. Nampak tak? Heat effective zone dia tu besar. Dia punya color merah tu, kawasan tu besar. Kalau kawasan tu besar, dia boleh menyebabkan bahan kerja tu akan jadi banyak, akan jadi apa tu, dia akan efek kepada bahan kerja yang kita tak kimpal tadi. Patutnya dia berlaku dekat situ. Nampak? Heat effective zone ni sangat besar. Nampak? Dia cairkan logam semua. Dia cairkan sampai bahan tu bergabung lah dua tu. Okey. Saya rasa tu je lah. You boleh tengok nanti. Okey. Okey, macam mana? Ada soalan tak? 35 orang ini. Ada apa-apa soalan sebelum kita bersurai? Pukul 12 ni kita kasih sejam je. Tak boleh lama-lama you opening nanti habis data lah apalah kan. Jangan lupa letak learning point. Lama dah saya tak ingat nak beritahu you. Nanti learning point. Siapa tak letak learning point, kita tak hadir lah kan. Letak learning point dekat group WhatsApp. Kan? Boleh? Pukul 11.46 ni boleh ni. Sekarang ni, pukul 12 ni. Mana? Ada dah. Okay, kalau tak ada soalan, kita sampai sini dululah kelas kita. So, kita sambung lagi minggu depan insya-Allah dengan tajuk-tajuk casting dan machining dan sebagainya. Okay, sehingga kita jumpa lagi semua. Terima kasih kepada yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam. Terima kasih, Doktor. Terima kasih, Doktor. Terima kasih, Doktor.
Terima kasih doktor. Okey, doktor.